saya Nazulaika binti Muhammad Nazri, nama metrik 053958. Hari ini saya akan menceritakan tentang hadis Riyadhus Shalihin, iaitu hadis yang ke-12 yang bertajuk keikhlasan dan hadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan maupun nyata ataupun sama. Di sini saya boleh jelaskan bahawa kita mestilah ikhlas dan hadirkan niat dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Macam contoh kita belajar, kita mesti hadirkan niat untuk belajar kerana Allah. Macam tu barulah kita punya apa yang kita lakukan tu diberkati. So hari ini saya akan menceritakan tentang huraian hadis, iaitu hadis yang ke-12 ni. Yang pertama, kita mesti sentiasa berdoa jika ditimpa musibah, kesulitan, masalah kepada Allah, supaya bila kita berdoa kepada Allah tu segala masalah kita insya-Allah akan terlunas. Yang kedua, selain itu kita juga perlu berbakti kepada orang tua dan layan mereka sebaiknya. Janganlah macam kurang ajar dengan mereka janganlah kurang ajar dengan mereka, kita kena layan mereka sebaiknya. Macam tu. Yang ketiga, menjaga diri kita dari melakukan perkara yang haram. Kita mestilah menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Contohnya macam judi, selain daripada tu lah, macam berzina ke, jauhkan diri kita daripada segala perbuatan itu lah. Yang keempat, perlu sentiasa tunaikan janji dan amanah kita kepada orang lain, supaya hubungan kita dengan orang lain tu terjalin rapat. Maksudnya kalau orang suruh kita berjanji, untuk pegang janji tu kita kena pegang janji tu. Dan amanah, kalau orang suruh pegang barang ke, kita kena amanah dalam macam kawan kita suruh kita pegang barang kan, so kita macam kena amanah lah kan, macam suruh jaga baik-baik barang tu sebab dia suruh kita jaga baik-baik kan. So supaya hubungan kita dengan orang tu makin rapat, supaya orang percaya pada kita. Macam tu. Yang keenam, apabila kita berdoa, haruslah berdoa dengan ikhlas kepada Allah, supaya doa itu diberkati. Maksudnya kalau kita nak berdoa untuk apa-apa lah, kita macam periksa yang kita nak berdoa, kita mestilah doa kita dengan ikhlas, bukan main-main, kena bersungguh-sungguh lah, supaya apa yang kita doa tu insya-Allah dimakbulkan kepada Allah. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izulia binti Mahta, nama metrik 054121. Hari ini saya akan membentangkan tajuk hadis, iaitu keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata dan yang sama. Baiklah, kita akan pergi kepada kandungan hadis. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan doa. Doa merupakan satu ibadah yang dapat merapatkan hubungan seseorang Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana apabila seorang Muslim mendapat sesuatu bencana, seseorang itu perlulah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebaik-baik perancangan dan Allah menyukai hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Dalam berdoa, seseorang mempunyai adab, iaitu hendaklah dimulai dengan ta'awuz dan hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta memuji Nabi Muhammad SAW. Selain itu, seseorang itu mestilah memohon doa yang baik-baik sahaja, serta digalakkan untuk memohon perkara yang baik untuk saudaranya. Antara kelebihan berdoa ialah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berasa susah hati dengan perkara yang terjadi dan perkara yang tidak berlaku lagi. Justru dapat menenangkan diri seseorang yang mempunyai masalah berkaitan keluarga, sahabat dan tempat kerja serta orang-orang di sekeliling. Kedua, hadis ini membicarakan tentang anjuran menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Seseorang Muslim perlulah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul tentang suruhan serta larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini perkara haram amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Kemurkaan Allah dan Rasul akan membawa kepada kehancuran di dunia dan akhirat. Antara perkara yang haram yang perlu dihindari oleh seseorang Muslim ialah makanan yang haram, pakaian yang tidak menutup aurat, pergaulan yang bebas, serta perkataan yang menyakiti hati orang lain seperti memfitnah, mengumpat dan mencaci serta. Cara pengajaran hadis ialah kita hendaklah ikhlas apabila menandatangani untuk memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kedua, sebagai anak, kita wajib melayani kedua ibu bapa melebihi orang lain seperti suami, isteri dan anak-anak. Yang ketiga, sebagai orang Islam, kita hendaklah menjaga kehormatan diri walau di mana pun kita berada kerana mengingati Allah SWT sebagai pemerhati. Keempat, kita wajib untuk menunaikan janji apabila berjanji dengan seseorang agar mendapat ketenangan dalam hidup. Kelima, ketika mendapat kesusahan, kita hendaklah kembali kepada pencipta iaitu Allah SWT supaya tidak menyalahkan takdir yang Allah telah tetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.